Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku The Boy Crisis yang ditulis oleh Dr. Warren Farrell ini panjang. Saya secara peribadi juga tidak semestinya bersetuju dengan semua perkara dan juga tidak menolak semua perkara. Tetapi kita belajar daripada apa yang diperingatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitulah mereka yang mendengar terlebih dahulu pendapat-pendapat yang sampai kepada mereka, ya, dan kemudian mengikut apa yang terbaik, dan itu adalah ciri-ciri mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT, dan mereka itulah yang diistilahkan sebagai ulul albab, orang yang mendapat intipati, saripati, makna sebenar terhadap satu-satu perkara. Jadi kemahiran untuk mendengar itu penting, terutamanya apabila kita nak engage dengan aktiviti mendengar perkara yang kita menolaknya, yang kita mungkin tidak bersetuju. Jadi untuk memperlahankan suara-suara di dalam fikiran kita berdasarkan kita punya past knowledge, kita punya personal opinion, kita punya experience, dan memberi ruang untuk pandangan yang berbeza itu didengar terlebih dahulu, ia adalah bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau kita boleh melakukannya, ganjarannya besar. Allah Ta'ala kata, inilah ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. In order for us to be guided, we need to have the prerequisites, and that is the ability to listen first, to understand. Seperti yang dinasihatkan, kalau tak nak dengar Quran cakap, Stephen Covey sebut dalam buku The Seven Habits, ya, seek first to understand, then to be understood. Dengar dulu apakah yang diperkatakan, and that is what we should do kepada apa yang dibentangkan oleh Dr. Warren Farrell. Dan kita masih memberikan fokus perbincangan kita kepada pendidikan. Okey, di sini kita berhenti hari itu. Our schools are perpetuating the boy crisis in the second way. Selain daripada pendidikan memberikan fokus kepada satu bentuk kemahiran dan juga jenis ilmu pengetahuan, iaitu factual knowledge, yang memerlukan kepada hafalan, ingat dan kurang hands on, which is tak bagus untuk semua pelajar sebenarnya, tetapi dia mempunyai implikasi spesifik kepada budak lelaki yang dibincangkan dalam buku ni. Ramai kanak-kanak lelaki yang kecenderungan mereka lebih kepada perkara-perkara yang bentuk hands on, terlepas peluang. Dan kita faham bahawa pendidikan ini bukan macam saya sebutkan sebelum ini, 1+1 jadi 2. Maknanya kalau macam ni dia jadi begini, yang menyebabkan ada orang kata, aku tak ada masalah pun dengan sistem pendidikan, I can choose belajar bahagian technical ke vocational ke, tak payahlah sekolah nak kena adjust ke apa ke untuk accommodate my inclination. Our discussion is not about you and it's not about me. Bila kita bercakap tentang pendidikan, kita tengok naratif besar, big data. Orang yang mampu membuat keputusan yang berlainan daripada bagaimana pendidikan itu direka bentuk, Alhamdulillah. Tetapi reka bentuk itu penting kerana nak memberikan jalan kemudahan kepada mereka yang lebih ramai yang memerlukan kepada persekitaran untuk support mereka membuat pilihan. So education is always not about you or your child or your experience or me, tapi it's about big data. So ketepikan dahulu kita punya personal interpretation terhadap satu-satu perkara itu, melainkan ketika kita punya personal interpretation itu relevan untuk kita ketengahkan. Misalnya kita boleh bincang, kalaulah set design pendidikan itu tak kena, tapi saya dapat mengharunginya, saya dapat menongkah arus untuk buat sesuatu yang berbeza daripada yang dinyatakan dalam research ini, then share with us, what did you do? And bear in mind with a little bit empathy bahawa orang lain tak bertuah macam kamu. Kita perlukan kepada design yang betul untuk support majoriti pelajar. Dalam pendidikan ada 3 kategori, 20 cemerlang ke atas, 60 yang tengah-tengah, 20 yang kat bawah, yang berdepan dengan pelbagai masalah dan halangan. Kita tak boleh design education based on top 20 ke atas tu. Dan kita juga tidak boleh terlalu membelenggu pendidikan hanya kepada 20 yang dekat bawah. Tapi kita kena mencari titik seimbang dan melihat 60% yang dekat tengah-tengah tu. Dan kita telah nyatakan bahawa bila pendidikan terlalu berorientasikan peperiksaan, factual knowledge, hafalan, kurang hands on,
dan memberikan imej yang tidak merangsangkan kepada vocational, technical berbanding dengan akademik, ramai yang terkesan dengannya dan dia mempunyai kesan khusus kepada budak lelaki yang dibincangkan di dalam buku The Boy Crisis ini. Itu yang kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Now kita pergi kepada topik yang kedua, apabila Dr. Warren Farrell mengatakan bahawa ada satu lagi sudut bagaimana pendidikan kita menimbulkan krisis kepada budak-budak lelaki, iaitu apabila kanak-kanak perempuan secara semula jadinya mereka belajar tentang emosi sebagai sesuatu yang semula jadi pada diri mereka, kerana itu adalah sebahagian daripada part of the socialization to be female. Ia adalah kemahiran semula jadi yang ada untuk bersosial. So mereka adalah individu-individu yang lebih tinggi dari segi kemahiran mereka mengembangkan, memanfaatkan emosi mereka dalam bersosial. Sesuatu yang menurut Dr. Warren Farrell tidak begitu ketara berada di kalangan budak lelaki. For boys, there is an even ever widening gap between the heroic intelligence that it took our sons to be respected as men in the past and the emotional intelligence needed for your son's future. Mungkin perkara ini kita boleh setuju, kita boleh tak setuju. Dr. Warren Farrell mungkin merujuk banyak kepada bagaimanakah culture di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat, bila mana budak-budak lelaki untuk mereka itu boleh bersosial, mereka itu boleh memposisikan diri mereka di dalam komuniti sebagai individu yang dihormati adalah dalam bentuk yang mereka itu dikatakan sebagai heroic intelligence, kebijaksanaan yang menjadikan mereka itu hero kerana mereka di dalam peperangan, mereka buat kerja yang berat, mereka mempertahankan keluarga. Kesediaan budak-budak lelaki untuk membesar menjadi individu yang memikul tanggungjawab sedemikian menjadikan mereka tidak begitu well developed dari segi emosi mereka, dan ini mungkin agak typical dan stereotype kepada apa yang kita fikir, yang kita biasa nampak tentang bagaimanakah individu secara tradisionalnya di dalam masyarakat di Amerika Syarikat, which might be different from other places yang kita kena berikan perhatian. Saya ingat lagi bila mana ulasan dibuat terhadap drama keluarga The Cosby Show. Mesej besar yang tonjolkan melalui The Cosby Show ketika mana show itu tengah top dekat Amerika Syarikat ialah bagaimana show itu memberikan gambaran yang berlainan tentang watak kualiti seorang pemimpin keluarga, seorang lelaki, apabila Bill Cosby meletakkan kepalanya di atas peha isterinya yang dipaparkan di televisyen di zaman itu sebagai satu imej yang terlalu jauh daripada realiti, especially Black American, kerana drama bersiri keluarga tersebut cuba untuk menonjolkan satu imej yang boleh menyemai sifat yang lebih family oriented berbanding dengan heroic macam yang Dr. Warren Farrell sebutkan dalam ni tadi. So that was the significance of drama The Cosby Show pada zaman tersebut. Secara umumnya budak lelaki akan boleh memposisikan dirinya dalam masyarakat dengan berbekalkan heroic intelligence, manakala kaum budak perempuan pula mereka mengembangkan aspek kehidupan mereka dalam masyarakat kerana mereka secara semula jadinya adalah individu-individu yang lebih bijaksana dari sudut mengembangkan dan memanfaatkan EQ mereka, emotional quotient mereka. Jadi bila sistem pendidikan kita, sistem pendidikan di Amerika Syarikat mengabaikan aspek ini, maka apa yang terjadi ialah kerjaya-kerjaya pada masa hadapan ini banyak yang akan menjadi mangsa kepada automation. Maknanya robot buat kerja yang menggantikan kerja-kerja yang banyak dilakukan oleh orang lelaki sebelumnya. So kalau orang lelaki hanya bergantungkan kepada tenaga, kemahiran tangan, tetapi mereka akan berdepan dengan masalah kerana peluang-peluang pekerjaan jenis yang macam tu semakin berkurangan kerana teknologi mengambil alih benda ni tadi. Tetapi ada sesuatu yang teknologi tak boleh ambil alih, iaitulah emosi. Maka pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kepada sentuhan emosi manusia, this is something yang artificial intelligence susah nak replicate, kata Dr. Warren Farrell. Dan kalaulah
demikian, maknanya pekerjaan-pekerjaan di masa hadapan yang akan survive, tidak digantikan oleh robot dan mesin, adalah pekerjaan yang memerlukan individu-individu menjadi individu yang mempunyai emotional quotient yang bagus. Tapi kalau budak lelaki tidak dididik untuk tahu mengembangkan emosi mereka, empathy, menyantuni orang lain, berinteraksi dengan baik dan bukan jadi, mungkin orang kata bahasa kasar dia macam a jerk kan, dengan perangai yang macam tu. Dan bertambah lagi lah keciciran lelaki kerana sudahlah pekerjaan tradisional mereka digantikan oleh teknologi, mesin, robot. Pekerjaan yang survive, yang mereka boleh buat pula, mereka tak boleh buat kerana emosi mereka tidak dibentuk, mereka tidak menjadi adult, dewasa yang ada ciri-ciri tersebut. Jadi apa kata Dr. Warren Farrell? Here is why I predict emotional intelligence will be paramount for your son's future. The more sophisticated artificial intelligence becomes, the more we will yearn for humans to fill the emotional intelligence void. The more caring professions seperti healthcare, home care, professions currently dominated by women, kat depan nanti ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang akan survive because teknologi tak boleh replicate benda tu. Dia tetap memerlukan kepada emotional intelligence. Malangnya will thrive even as the traditional male careers shrink. Can artificial intelligence mimic emotional intelligence as illustrated in the movie Her? To a degree, yes. But within the span of your son's career, it will not replace the nuances of emotional intelligence needed by a dad, male partner, or healthcare or home care worker. For example, the ability to respond sensitively to body language, tones of voice, hesitation patterns, and eye contact, or knowing when to listen, when to talk, when to be proactive, and when to create space. These are the voids AI will create, for which we will increasingly value and pay for those most able to fill them. Kata Dr. Warren Farrell, to certain degree, betul, artificial intelligence develop, boleh orang kata mimic emotional intelligence, tetapi ia tidak akan boleh menggantikan perasaan yang perlu wujud, yang diperlukan oleh seorang bapa, seorang teman lelaki ataupun suami, ataupun seorang healthcare ataupun home care worker, yang mana seseorang itu perlu mempunyai kebolehan, kemahiran untuk respon secara sensitif kepada body language, kepada tone of voices, hesitation patterns, eye contact, supaya boleh mempunyai kemahiran untuk tahu bila nak cakap, bila nak dengar, bila nak jadi proaktif, bila nak create space, supaya jangan typical macam orang lelaki yang kering, orang kata ya tidak macam tu sahaja. Jadi ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang artificial intelligence tak boleh nak replicate, dan orang akan sanggup bayar untuk sesiapa yang boleh buat kerja-kerja yang ada kemahiran-kemahiran tersebut. Malangnya pendidikan kita tidak nurture budak-budak lelaki untuk mereka itu ada watak berkenaan. So this, you might agree, you might disagree. Ia mungkin tidak berlaku kat Malaysia, tidak berlaku di tempat lain, tetapi Warren Farrell dengan pengalaman, observation, data-data dia, beliau melihat ini sebagai satu cabaran, masalah di dalam konteks pendidikan di Amerika Syarikat. So beliau menimbulkan soalan, can your son learn empathy and emotional intelligence, or is this something that girls and women are just better at? Studies reveal that when observing casually, women pick up more accurately when others are feeling. But here's what fascinating, when both sexes are offered pay, should they assess the feelings of others accurately, the empathy gender gap disappears. Di sini, kata Dr. Warren Farrell, budak-budak anak-anak lelaki kita ada tak kemahiran untuk belajar dan juga develop emotional intelligence mereka, ataupun ini adalah something yang sentiasa budak perempuan dan juga kaum wanita lebih baik? Kerana studies reveal that when observing casually, study menunjukkan, studies ni apa dia, kalau anda beli buku ni, anda boleh tengok di bahagian belakang dia disenaraikan, Warren Farrell senaraikan rujukan-rujukan yang ada. Dan Dr. Warren Farrell juga ada timbulkan satu isu dekat sini yang dipetik daripada kajian gender differences, motivation and empathic accuracy when it pays to understand. Women pick up more accurately when others are feeling. Secara casual, kajian menunjukkan kaum wanita lebih
tepat dari segi menangkap perasaan orang lain. So kalau orang tu sedih ke, orang tu gembira ke, orang perempuan lebih sensitif secara casual. But here what's fascinating, when both sexes are offered pay, should they assess the feelings of others accurately, the empathy gender gap disappears. So maknanya kalau seseorang itu nak buat kerja sensitif terhadap perasaan orang lain secara berbayar, contohnya dia adalah seorang kaunselor yang dibayar, the implication, the capacity for empathy and emotional intelligence is latent inside boys and men. We just have to let guys know, we'll value them for focusing on it. It means that budak-budak lelaki, sekiranya mereka itu tidak mempunyai, orang kata, tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, ia bukan kerana naturally mereka tak boleh buat benda tu. Boleh buat, sebab kalau lelaki dan perempuan jadi kaunselor, contohnya berbayar untuk buat kerja yang sensitif dengan perasaan orang, lelaki dan perempuan tak ada beza dari segi kualiti sensitivity mereka terhadap perasaan orang lain. So boleh je untuk orang lelaki mempunyai sensitivity terhadap perasaan orang lain. Tapi kata Dr. Warren Farrell, cabarannya ialah jika kita tidak tap benda tu dan kita tidak nurture, kerana mungkin kita tidak mewujudkan keadaan di mana kita beritahu kepada orang lelaki bahawa perasaan juga penting. It's okay untuk showing your emotion. Kalau you sedih ke, kalau you rasa nak nangis ke, bukannya sentiasa kena kerah, kena hero dan kena tough. Itu yang dimaksudkan dalam perbincangan setakat ini. Even when emotional intelligence is so undeveloped that hate becomes an unchecked bonding mechanism, as among hardcore white supremacists, life after hate groups have successfully reversed the hatred of thousands and replaced it with empathy, love and self-forgiveness. There are then ways emotional intelligence and empathy can be learned even by those we might assume are hopeless. Bila kita tak support, macam-macam kepincangan yang boleh berlaku. Malah ada kumpulan yang di dalam golongan white supremacist yang ekstrim ni tadi, mereka ini sangat benci kepada orang yang mereka tidak suka, misalnya orang yang bukan orang berkulit putih. Hidup mereka penuh dengan kebencian, so emosi mereka adalah emosi benci yang menguasai mereka. Tetapi dalam agenda yang digerakkan oleh Life After Hate Groups untuk merawat individu-individu yang terjebak di dalam gerakan kebencian ini, anda boleh tengok filem American History X kalau nak faham tentang perkara ini. Basically, kebencian itu boleh digantikan dengan empathy, love and self-forgiveness. Jadi kata Dr. Warren Farrell, then ways emotional intelligence and empathy can be learned even by those you might assume are hopeless. Di kalangan orang yang hopeless, yang kita assume sebagai hopeless pun, sebenarnya emosi mereka itu boleh diubah jika betul caranya. There is a second application of training for emotional intelligence and empathy. If the haters can learn empathy, maybe we can learn empathy toward the haters. Jadi ada dimensi yang kedua pula berkaitan dengan melatih emotional intelligence dan empathy kepada anak-anak kita. Dia kata, jika haters, orang yang membenci, boleh belajar untuk empathy, maka kita juga mungkin boleh bersifat empathy kepada haters. When our only response to haters is hate, we increase our brain's training to hate and decrease its training to empathize. We become a bit of the enemy we hate. Jika haters boleh bertaubat dan belajar untuk empathy, mungkin kita juga boleh melatih diri kita untuk respon dengan empathy kepada haters. Maksudnya orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang cakap benda-benda yang menimbulkan kemarahan kita ni, kita boleh berempati dengan mereka. Why they are like that? So instead of kita membalas kebencian mereka dengan kebencian, which is kita boleh justify, sama je kan, maknanya dah dia yang buat dulu, sebab tu kita balas macam tu. Tapi kita decide untuk balas with something better, which is good. Kerana kata Dr. Warren Farrell, sekiranya kita membalas haters dengan hate, pembenci dengan kebencian, kita melatih otak kita untuk membenci dan melatih otak kita untuk semakin kurang berkemampuan untuk berempati. Akhirnya kebencian itu
kita menjadi sebahagian daripadanya. Kata Allah SWT dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, ya, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dalam ayat yang ke-34 kata Allah SWT, dan adalah tidak sama kebaikan itu dengan kejahatan. Kebaikan ialah kebaikan, kejahatan adalah kejahatan. So kita tak boleh accept, kata alah, tak semestinya baik, tak semestinya buruk, seolah-olah macam tak ada apa yang definite dalam hidup ni. Baik ialah baik, buruk ialah buruk. Bila kita berdepan dengan kejahatan, jika kita ingin mencegahnya, bukan dengan cara menukar kejahatan itu, menganggapnya tak, sebenarnya bukan jahat, mungkin mulut je macam tu, tapi hati dia baik, kita kena appreciate hati dia. It doesn't solve the problem. Bila seorang tu mencarut, bila seorang tu bercakap benda menyakitkan, it is bad. Dia adalah tetap benda yang tak elok. Yang baik ialah baik, yang buruk ialah buruk. Kita tidak bercampur aduk. Cumanya bila kita berdepan dengan keburukan, balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. So apa yang dituntut oleh Allah, bukannya empathy, bukan bermaksud kita menganggap yang jahat itu baik dengan alasan-alasan satu dengan baik. Kalau jahat-jahatlah, kalau dah mencarut tu mencarutlah, kalau dah berfitnah tu fitnah, kalau dah berbohong tu berbohonglah. Janganlah orang kata kita menafikannya, tapi ia harus disusuli pula dengan tindakan yang berikutnya, iaitu kata Allah SWT, idfa billati hiya ahsan. Selepas kamu memahami beza di antara baik dan buruk dan mengakui keburukan itu adalah keburukan, langkah seterusnya ialah balas keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini Allah pesankan kepada kita, so bila orang cakap benda tak elok pada kita, orang mencarut pada kita, jangan kita bercarut balik pada dia, tapi kita balas dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jika kita boleh balas dengan sesuatu yang lebih baik, kata Allah SWT, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, seandainya antara kamu dengan dia itu ada permusuhan, dengan melakukan sedemikian rupa, ia boleh menyebabkan bertukar sehingga musuh ketat itu boleh menjadi sahabat kamu yang karib. So this is the magic recipe that can turn your enemy into a friend. Not just a friend, even your best friend. And how can that happen? And that is by acknowledging what is right, what is wrong first. And then the second phase is to respond kepada benda yang evil with something better. Dan ini sukar untuk dibuat jika kita tidak ada sifat empathy pada diri kita. How can our schools help? Apa yang sekolah boleh tolong dalam hal ini? Currently, our schools are funded to stop bullying. Pada masa sekarang ini, sekolah-sekolah kita diberikan peruntukan untuk menggerakkan agenda memberhentikan bully. However, both bullies and the bullied have three things in common. Akan tetapi, pembuli dan mangsa buli, mereka ini mempunyai 3 perkara yang serupa sama mereka. Okay? Both come from negative family, school and community environments. Ya, mereka ini datang daripada keluarga, sekolah ataupun persekitaran masyarakat yang negatif. Both have low self-esteem. Kedua-duanya, sama ada yang membuli atau yang dibuli, lemah dari segi self-esteem mereka. And both have poor social skills. Dan mangsa buli serta pembuli, kedua-duanya mempunyai kemahiran sosial yang lemah. Ya. Dan Dr. Farrell merujuk kepada kajian ini, Predictor of Bullying and Victimization in Childhood and Adolescence, a Meta-Analytic Investigation, dalam School Psychology Quarterly. Anda boleh refer pada skrin yang saya letakkan itu. That is, both the bullied and the bully are similarly vulnerable. The teaching the skills that will help both simultaneously is a positive sum strategy. Since empathy and emotional intelligence can be taught, and these skills are key to preparing our sons for the professions that will be in the greatest demand, we need to integrate this curriculum into our schools in the formative year. We'll see more about how that can be done in part 5, Heroic Intelligence versus Health Intelligence. Exacerbating the education crisis, caring less. In 2016, I received an email from UCLA, an alma mater, tempat dia belajar dulu, promoting the PhD dissertation presentations of 10 of their leading young political scientists. I noticed something. All 10 are women. I called the political science department and inquired as to why there are no men. They respond, oh yes, you're right, I didn't notice that. We don't notice the norm. In the 50s, the normal was few women in MBA and MD program. It took the women's movement to help us notice.
Today's boys absent from list of achievers in education has become a new normal. Dan sekarang ini kita berada di situasi di mana yang tak ada dekat pusat pengajian tinggi adalah budak-budak lelaki, tapi tidak ada gerakan pembelaan lelaki yang mengambil isu ini untuk difikirkan apakah puncanya. Bahkan kecenderungan kita mungkin nampaknya pada masa ini, saya tidak generalize, tapi at least respon yang saya dapat, especially dekat Twitter, yang mengatakan bahawa budak-budak lelaki ni jangan dibagi muka sangat, kerana kita memanja-manjakan mereka lah, mereka tu jadi rosak. Mereka tu yang kena menguatkan diri mereka, bukannya kita nak kena manjakan mereka. Sebab bila kita manjakan mereka tu, perangai mereka jadi lembik dan mereka tak boleh nak berjaya. Itu antara banyak saya dapat lah. So biasanya kalau dekat Twitter tu saya diam je, tapi sekali sekala saya akan respon, especially kalau orang komen in English, then I will respond to the question. Macam saya sebutkan tadi lah, we do not refer to our personal narrative. It's not about your children, your boys. It's not about my boys. It's about the big data. What the big data speaks about the reality. Even as Muslims, you kena ingat balik, ya, sebab kita ni ada macam kecenderungan untuk nak tough, seolah-olah macam kalau kita bertanya khabar kepada budak lelaki, are you okay? Seolah-olah kita melembikkan mereka. Kalau kamu orang Islam, pemimpin kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu yang memimpin perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan pelbagai lagi siri peperangan yang lain yang digeruni oleh musuh. Ketika dia shaping karakter, educating, mendidik, Rasulullah tak macam tu. Rasulullah bukan macam ustaz ataupun ustazah kita yang meremehkan emosi murid-muridnya. Dalam hadis yang berulang-ulang kali saya petik daripada Sahih Al-Bukhari, kisah Malik bin Al-Huwairis, selepas 20 malam anak-anak muda itu belajar dengan Rasulullah SAW, mereka hilang fokus. Rasulullah aware dengan benda tu, dan Rasulullah tanya mereka, kamu teringatkan siapa kalangan keluarga? Jadi mereka kata, kami teringatkan keluarga. Jadi Rasulullah kata, ceritalah kepadaku. Kerana mereka percaya guru mereka yang mendidik mereka itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang guru yang appreciate dan takkan gelak dengan mereka. Fa'akhbarnahu, kata Malik bin Huwairis, kami pun ceritalah dengan Nabi SAW, saya ni teringatkan ni. Ada Rasulullah gelak kan? Macam, apa lembik nak mampu budak-budak ni? Kan, pondan ke? Apa, macam ni nak sekolah asrama? Anak manja, duah ketiak mak. Apa faedahnya kamu datang ke sekolah asrama macam ni? Is that the Prophet's language? Never. Tak pernah. Bila mereka rindu kepada keluarga mereka, Rasulullah tak gelak ke mereka? Rasulullah tak pelekeh mereka? Rasulullah bukan Andrew Tate. Rasulullah bukan toxic masculinist. Bila mana anak-anak murid itu tak boleh nak fokus kepada belajar, apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah acknowledge, oh, kalau begitu, okay, kita stop belajar kat sini. There's no point untuk continue sesi ni, baliklah ke rumah. Cuma kat rumah nanti buat macam ni, 1, 2, 3, 4. Rasulullah pun adjust sesi pembelajaran tu, bukan belajar berhenti, tapi shifted daripada belajar on-site dengan baginda. Rasulullah kata, okay, balik kat rumah, praktiskan apa yang dah belajar selama 20 malam kamu semua bersama dengan aku sebelum daripada ini. So, menyantuni emosi budak lelaki, menyantuni emosi anak-anak muda, bukan melembikkan mereka, bukan memanjakan mereka. Itu adalah sisi pandang jahiliah. Kalau you membayangkan tentang Islamic education, kenapa you refer 20 tahun sudah punya image sahaja? Kenapa you refer kepada maktab, pesantren, sekolah tahfiz, sekolah pondok, SMKA, sekolah menengah agama setakat 50, 100 tahun, 500 tahun sudah? Kenapa tak pergi terus kepada pengalaman budak-budak lelaki belajar dengan Nabi SAW? So budak-budak lelaki seperti Abdullah bin Abbas, budak-budak lelaki seperti Malik bin Huwairis, Anas bin Malik, Ali bin Abi Talib, mereka menjadi tokoh-tokoh, orang-orang hebat dalam peperangan, bukan kerana Rasulullah belasah mereka dengan batang kayu, bukan kerana Rasulullah jerkah mereka, bukannya kerana Rasulullah SAW hentam mereka supaya mereka tough, pisahkan mereka daripada keluarga supaya mereka berdikari, dan bila mereka berdikari mereka menjadi pembela agama. Itu bukan model Nabi SAW. Itu persepsi kita. Kita obses dengan experience kita. Oh, aku dulu sekolah asrama, sebab tu aku jadi independent macam ni. Alhamdulillah, good, you successful dalam setengah aspek. Tapi big data speaks differently. Bukan hanya big data Warren Farrell daripada Amerika Syarikat.
Daripada sunnah Nabi SAW juga menceritakan benda yang sebaliknya. Di sekolah agama ada pedagogi jahiliah. So di sini Warren Farrell timbulkan isu ini dalam konteks di Amerika Syarikat. We as Muslims, bagi yang Muslim lah, audience yang Muslim, have another extra reason to listen attentively and to take note about this issue. Bahawa berkasar, berkeras atas alasan untuk shape biar budak lelaki jadi jantan, it doesn't work like that. Kerana emosi yang baik, yang bersimpati, yang boleh menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga, untuk masyarakat, datang daripada pedagogi yang berlainan, daripada tarbiyah yang berlainan. So it's easier to notice when we care. Kita akan nampak tentang kekurangan ini kalau kita peduli, kalau kita concern what went wrong. Friends of mine recently attended their daughter's graduation. Their daughter was co-valedictorian with another girl and a member of the honor society, which had but a sprinkling of boys. Their son was a junior in the same school. He and his male friends has as many D's and F's as A's and B's. His parents cared, so they noticed. It didn't surprise them to hear that nationwide girls make up 70% of valedictorians. Nak tengoklah, in North America, student who delivers the valedictory at the graduation ceremony, yang pelajar yang cemerlang lah, 70% adalah budak perempuan, while boys get 70% of D dan juga F. In fact, it made them feel less disappointed in their son, kan? Sebab kalau anak lelaki aku teruk pun actually bukan dia seorang je lah, tapi memang fenomena seluruh negara. My friends grew up in the era in which girls were doing badly in math and science. They recalled how we concluded the trouble was with the schools. They also saw how now the boys are doing badly in almost every subject. We saw the trouble is with the boys. So it's different. Bila budak perempuan tidak perform dengan baik di suatu ketika dalam matematik dan sains, pada masa tersebut orang cepat pergi kepada conclusion bahawa something wrong dengan sekolah. So kita kena improve sekolah dan juga sistem. Dan sekarang ini apabila budak lelaki underperform dalam hampir kesemua subjek, masalahnya ialah kita tak fikir there's something wrong dengan sistem, tapi yang kita fikir ialah there's something wrong with the boys. Budak-budak tu yang problematic. So this is a problem to us, kan, yang kita sebut ni. Then it is not about denying girls' challenges, because girls also have a lot of challenges, but we are discussing about specific issues yang terjadi kepada budak lelaki and what we can do to help them. Solving the boy crisis in education and in the other areas we've discussed starts with noticing it's happening, not just here in the United States but worldwide. Menyelesaikan krisis budak-budak ini dalam pendidikan dan juga aspek-aspek lain yang telah kita bincangkan bermula dengan mengenal pasti terlebih dahulu bahawa benda ni memang berlaku. Bukan hanya di sini, di Amerika Syarikat, tetapi di seluruh dunia. Kita tengok sikit kepada soalan yang Tuan Faizi timbulkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam situasi boy crisis ini, bagaimana agaknya tahap self-confidence anak-anak lelaki ni bila nak berumah tangga nanti dan menjadi ketua keluarga? Terima kasih untuk soalan yang ditanya. This is something yang memang kita susah hati, yang memang kita bimbangkan, kerana kita tahu at least kalau dekat Malaysia lah, jumlah perceraian yang terjadi sangat tinggi dan faktor besar yang menyumbang kepada perceraian dekat Malaysia di kalangan orang Melayu, orang Islam adalah financial issue. Dan financial issue ini kalau kita go in depth lagi pula, laporan-laporan daripada mahkamah syariah juga menunjukkan bagaimana suami tidak bertanggungjawab, tidak menguruskan nafkah, malah tidak bekerja, dan juga kadang-kadang istilah dalam orang Melayu kata jadi biawak hidup, ya. Dan kalau dia berlaku serba sedikit, kita fikir kenapalah orang lelaki ni tak boleh diharapkan dalam benda-benda macam ni. Tapi bila dia banyak sangat, bila dia ketara sangat, kenapa lelaki ni bila sampai pada umur sekian-sekian dia jadi tak boleh nak kerja, tak nak kerja, duduk dalam rumah? Of course kalau dia ada handphone ke apa ke, kita bolehlah kata ketagih handphone, sanggup mengabaikan keluarga kerana sibuk bertenet, chatting. Tapi kalau kita go in depth, there's a lot of issue, there's a lot of problem. Itu antara benda-benda yang saya dah kesan at least 10 tahun sudah. Ketika saya masih lagi dekat Malaysia, saya masih ingat lagi dalam satu forum yang dibuat dekat Masjid Baru dekat Bandar Baru Ampang, saya ada sebutkan bagaimana di sekolah kami discuss
dengan cikgu-cikgu, cuba fikirkan student-student kita ni sebagai future husbands and wives. Apa ciri-ciri yang ada pada mereka sekarang yang memainkan peranan signifikan untuk mereka nanti nak jadi suami, nak jadi bapa, nak jadi isteri, nak jadi mak pada satu ketika nanti. Dan apa yang kita kena buat sekarang ni untuk fikirkan tentang benda tu. Kebimbangan kita memikul tanggungjawab, committed dengan tanggungjawab untuk sustain, boleh buat kerja, bermotivasi untuk buat kerja adalah part of, kalau dalam learning sciences, yang disebut sebagai self-regulation. Ya, kemampuan untuk menguruskan diri, untuk organize diri. Dan hal ini kalau dalam istilah di kalangan orang Islam, dalam agama kita, perkataan yang disilahkan ialah taklif, mukallaf. So mukallaf maksud dia, bila seseorang itu dewasa, kedewasaan seseorang dari perspektif agama dilabelkan dengan label yang merujuk kepada peranan yang dia nak mainkan, iaitu memikul tanggungjawab. Mukallaf means upholding, bearing the responsibility. So kita boleh reflect benda tu kepada education kita. Do we train our children, boys and girls, to hold responsibility? Semasa mereka bersekolah, latihan yang diberikan oleh sebuah pendidikan yang responsif kepada kebimbangan yang Tuan Faizi sebutkan ni, ialah dengan melatih mereka untuk mereka itu self-regulate. Self-regulate meaning that they take charge of their life. So they take charge of their own learning, they take charge of their homework, they take charge of their motivation, of their exam, dan bukannya disuap. Sistem pendidikan kita very extrinsic motivation oriented, bergantung besar kepada motivasi luaran. So motivasi luaran tu ialah beri ganjaran, beri hukuman, dan bukannya datang daripada dalam. Sebab daripada dalam ni susah. Extrinsic motivation, bagi hadiah, bagi pujian, takutkan, benda tu sains menunjukkan it works for younger learners. Sekolah rendah okey, tapi semakin budak ni meningkat umur dia, extrinsic motivation dah lemah untuk mempengaruhi komitmen dia untuk dia buat satu-satu kerja. Dia kena ada intrinsic motivation, something yang datang dari dalam diri dia. Dan intrinsic motivation is something yang kita tak boleh buat superficial dan over one night. Dia memakan masa yang panjang, dan itu yang jadi masalahnya. Sebab intrinsic motivation, dia sendiri yang nak belajar. So dia sendiri yang nak belajar ni is something yang besar, dan dia hanya boleh datang jika individu itu ada personal goal. Personal goal tu maksudnya dia ada cita-cita dia sendiri, keinginan dia sendiri. Keinginan dia sendiri ni bukan keinginan yang Kementerian Pendidikan cakap, bukan matlamat cita-cita yang ditulis dekat dinding sekolah, tapi dia sendiri. So maksud dia, budak-budak di peringkat sekolah menengah, dia ada tak dalam kepala dia fikir, apa yang aku nak buat depan nanti? Kalau aku nak kerja, kenapa nak kena cari duit? Aku kerja Petropam, aku kerja 7-Eleven, aku dapat RM600-700 kerja kilang. Okey dah. Katalah dia fikir macam tu. Kita canaikan tak pemikiran tu supaya budak-budak ni faham, nampak bahawa sekarang ni okey lah, because you tak bayar sewa rumah, you tak ada tanggungan. So RM700 mungkin you boleh enjoy as your pocket money untuk top up duit telefon ke apa. Tapi in the future, siapa nak kahwin dengan you kalau gaji you RM700? Maksud dia macam tu. So kalau 700 nak tukar kepada RM4,000, RM5,000 gaji, what is the plan? Bukan plan kamu kena jadi doktor, kamu ni apa, tidak. Tapi kamu sendiri, kamu suka apa? Jadi di sekolah kita, apa yang budak-budak fikir tentang masa depan dia, apa yang dia nak buat dalam hidup, tak sempat untuk diberi perhatian oleh cikgu. Benarnya orang kata berlapis-lapis kerana terlampau banyak konten, murid terlampau ramai, cikgu terlampau sibuk, macam-macam kerja nak kena buat, tak ada masa nak explore benda tu. Apatah lagi kalau budak kata, saya tak nak pergi universiti, saya nak jadi YouTuber. Mungkin respon yang budak-budak dapat ialah, apa kebangangnya budak ni kan nak jadi YouTuber? Berapa orang yang kaya raya dengan jadi YouTuber? Tapi budak-budak tu, cikgu tak tahu ke yang budak-budak tu sebenarnya dia dah start making money dah dengan streaming dia punya Twitch apa semua sebagainya. Ketika pada masa dia cakap dia nak jadi YouTuber tu, dia sudah pun start generate income RM400, RM300, RM500, RM1,000, even more, dalam keadaan cikgu tak perasan. So apa yang sepatutnya sekolah mungkin boleh buat ialah, oh, kalau kamu nak jadi YouTuber, jom kita discuss berapa ramai YouTuber yang boleh kaya, macam mana nak sustain. Kalau you tak ada something yang substantial in terms of your knowledge, macam mana you nak handle algorithm YouTuber, macam mana? Kalau you ambil cuti sebulan, apa yang akan berlaku kepada your channel? Semua benda tu. Jadi
bila sekolah tidak mempedulikan keinginan peribadi budak-budak tak ada personal goal. Bila mereka tak ada personal goal, mereka datang ke sekolah semata-mata untuk selesaikan belajar benda yang disediakan untuk mereka. So mereka tak ada sumber untuk intrinsic motivation ni tadi. Bila intrinsic motivation tak ada, pergi sekolah tu is a burden, membebankan. Kalau sekolah asrama ada pagar, rumah jauh, ada warden untuk kontrol, survive lah kot 5 tahun ataupun 2 tahun kalau start pada form 4. Tapi kalau sekolah harian, susahlah. Jadi bila mana kita tak nurture, kita tak latih budak-budak untuk take charge of their life, making responsible decisions, maka itu menyebabkan skill itu tak develop. So nanti bila mereka dah dewasa nanti, bila mereka jadi suami, bila mereka jadi staff, bila mereka jadi bapa, mereka kepincangan dari segi kemahiran dan juga skill untuk handle the responsibility. So therefore, ia mendatangkan krisis. At least that was what we were concerned 10 years ago, masa saya masih lagi dekat Malaysia, dan we talk about it. Pendidikan mukallaf, pendidikan untuk melahirkan mukallaf is something yang saya tulis mungkin sekitar tahun 2014-2015 dahulu. Macam saya dengan anak-anak pun, saya jujurnya saya katakan, kalau anak-anak saya tak ada yang bercita-cita nak jadi macam saya, it's okay. Tapi saya cakap pada diorang bahawa macam mana sekalipun, you must understand as a man, as a adult man, one day orang perempuan sekarang ni, masa korang umur 15, 16 tahun, 17 tahun, budak perempuan puji badan korang tough ke, rambut korang handsome ke apa, cantik semua, mereka hanya puji dan mereka suka nak jadi your girlfriend sekarang ni saja, for fun. Tapi when it comes to commitment, data-data memberitahu orang perempuan bukan nak tengok lelaki handsome ke tak handsome, lelaki ada duit ke tak ada duit. So you must remember in your mind, you must be able to generate income. You must learn how to make money. Kamu nak jadi pejuang apa pun, kamu nak, especially kalau kamu buat courses yang abstract macam syariah, macam saya buat courses macam psikologi yang mempunyai peluang yang banyak, tetapi you need to be very clear in your mind, how are you going to translate knowledge yang kamu dapat tu, yang sangat bagus tu, into income, into money. Now of course lah, dalam bidang agama lagilah bahaya kan. Macam saya tak betul cara, nanti orang kata menunggang agama pula, menggunakan agama untuk membina kekayaan. Tapi orang lelaki tidak boleh lari daripada responsibility. As a breadwinner, you must have the skills to make money. Jadi yang itu kena nurture daripada sekarang. Dan ini adalah di antara perkara yang ditimbulkan oleh Dr. Warren Farrell yang menjadi kebimbangan. Tajuk besar lagi kat depan tu yang akan timbul. Jadi kita bincang insyaAllah dalam sesi yang akan datang, The Crisis of Our Sons Worldwide, dekat UK dan juga dekat beberapa tempat yang lain. Apakah yang diperkatakan? Pada pandangan saya, bukan mudah bagi kami sebagai pendidik untuk mendidik pelajar. Dengan ilmu yang diberikan oleh Ustaz, saya telah membuka pindah saya sebagai pendidik. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya cuma boleh bercakap daripada jauh, tapi anda lah sebagai pendidik, ibu bapa yang boleh memanfaatkan apa-apa yang kita share kat sini, setuju ke tak setuju ke, if you can take positively and to implement it in a way that is useful for those children under your responsibility, alhamdulillah, saya tumpang bahagia dan saya tumpang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.